Salam sejahtera kepada Dr. Nazrin dan Dr. Zamri. Nama saya Eng Wee Chia. Matrix number saya adalah 211361421. So hari ini saya ingin memperbentangkan tentang lab 1, iaitu Introduction to Simulink and Open Loop System Characteristic. So ini adalah task 2.5. So dia nak saya untuk runkan blok yang terdapat di dalam ni. So ini adalah step, ini adalah transfer function dan ini adalah scope. Scope ini adalah untuk kita tengok waveform dari Simulink ni. So apabila saya runkan, so dia akan keluar satu graph. So dari graph ni kita boleh nampak sistem ini dia mempunyai tindak balas yang lancar. Macam dia tak ada gelombang dan menunjukkan bahawa graf ini adalah well damped. So keluaran dia bermula daripada kosong dan dia akan mencapai ke nilai 1. So ini bermakna nisbah perendaman mungkin dia akan lebih daripada 1. So sekarang ni kita tengok untuk yang task 2.6. 2.6A, so dia punya numerator adalah 9. So denominator dia adalah 1 2 9. So nanti dia akan jadi 1S kuasa 2 tambah 2S, lepas tu tambah 9. So lepas tu kita tekan apply. So yang ini seperti dalam task tu, so kita runkan. So lepas kita run, dia juga keluar satu graph yang menunjukkan sistem ini dia macam under damp punya waveform. So kita boleh nampak dia punya overshoot dia yang ketara lah, dan masa yang diperlukan untuk sistem ini untuk mencapai puncak dan kemudian menetap kepada nilai akhir memberi petunjuk kepada ciri tindak balas perendaman yang sederhana antara 0 dan 1. Dia macam dia akan sampai ke 1 lah sini. Lepas itu kita tengok juga 2.6B. 2.6B numerator dia adalah 625. So denominator dia 1S, betul, dan tambah 625. So dengan ini kita kena tambah kosong sebab dia tak ada S. So kita apply kan. So ini adalah dia punya tu. Lepas ni runkan, so dia akan keluar graf begini. Dia akan buat macam banyak noise lah. So yang ini kita boleh tengok dia punya tindak balas dia macam critical damp. So dia macam dalam keadaan tanpa overshoot, dia akan ada gelombang lah dekat sini. So tindak balas adalah relatif pantas dan menunjukkan nisbah perendaman yang tepat pada 1. Okey. Dia akan ikut dia punya tu lah untuk dia mencapaikan dia punya tahap. Lepas tu kita tengok pula dekat transfer function pada 2.6C. 2.6C dia numerator dia adalah 10 dan 2S ni tengah ni 3 dan yang ni 5. Okey, apply kan. So ini adalah seperti dalam lab yang kita ada. So kita runkan. Lepas kita run, kita akan dapat satu waveform macam ni. So kita boleh tengok yang 2.6C ni, sistem dia menunjukkan ciri-ciri di antara dua sistem sebelumnya.
So terdapat gelombang kecil sahaja, tapi dia tidak seketara macam sistem under dam lah, sebab kelajuan dia adalah dalam pertengahan, dan so dia macam kira dia macam stable lah. Sekarang ni kita tengok pula pada task terusnya, iaitu open loop system characteristic. Okey, sekarang kita pada session B, iaitu open loop system characteristic. So yang ini adalah 3.1a. So 3.1a dalam prosedur ni dia minta kita untuk membuat 3 case lah, iaitu step, ramp dan impulse. So dia punya constant adalah 2.5. So sini saya letak 25, 25, 25. Dan dia punya tau adalah 1, 10 dan 50. Tau ni kira dia time constant. So time constant ni, so saya letak 1, 10 dan 50. Selepas yang ini adalah step. So yang ini kita boleh tengok dia punya unit step response lah. Lepas tu kita runkan. So lepas kita run, kita boleh tengok ada 3 graf terpapar di dalam ni. So yang first adalah untuk yang pertama tadi. Yang biru ni adalah untuk kedua dan merah ni adalah untuk ketiga. So kita boleh tengok unit step response untuk dalam time constant 1, iaitu tau tadi, tau 1 tadi, dia akan bermula daripada kosong dan dia akan meningkat secara eksponensial sehingga dia mencapai nilai keadaan tetapnya, iaitu 2.5. Tengok ni, dia sampai 2.5 dia akan tetap lah, stable lah. Lepas tu yang dalam time constant 10, yang kedua ni, so tindak balas dia akan mengambil masa lebih lama untuk mencapai dia pergi ke 2.5 untuk bagi dia tetap. So yang untuk 50 dalam masa time constant 50 ni, dia akan menghasilkan kenaikan yang sangat perlahan sehingga mengambil masa yang signifikasi untuk mendekati dengan nilai keadaan tetap. So yang ini kira dia sistem dia tak stable. So dia mengambil masa yang lama untuk dia sampai ke tahap 2.5. So ini untuk 3.1a. Sekarang ni kita tengok 3.1b. 3.1b adalah sekarang ni kita nak tengok yang RAM. So RAM saya letak sini. Okey. Ini adalah yang RAM. So RAM, okey. Kita nak tengok yang RAM. Okey. Kita runkan. So kita akan nampak 3 graf lah seperti yang ni. Seperti yang saya kata tadi, yang ini warna ni dia boleh label dia untuk transfer function yang tadi saya buat. So sekarang ni pada RAM, so kita boleh tengok yang time constant 1 ni, sistem dia tertinggal dalam mengikuti cerun dan menghasilkan lengkung yang rarat dalam keadaan tetap. Lepas tu dalam 10 ni, dia menghasilkan ketinggalan yang lebih ketara dan larat keadaan tetap yang lebih besar. Kita boleh tengok kan dekat sini. Dan yang merah ni adalah yang time constant 50. So ketinggalan terhadap input cerun paling ketara dan larat keadaan tetap yang besar. Next, kita tengok pula pada yang impulse. So impulse ni kita kena tambah satu ni dan kita stepkan dia sebab dalam MATLAB ni dia tak ada tu. So yang ni 1 dan 1000. Okey. Dan ni kena sambung. So lepas kita sambung, yang ini adalah sistem impulse lah, unit impulse response.
So lepas kita buat yang ni, kita runkan dia. So kita boleh nampak yang ini adalah graf untuk unit response, unit impulse response. So seperti kita tahu tadi, yang ini juga dia label untuk yang tu. So kita boleh tengok yang satu ni adalah, yang pertama ini adalah satu. So satu ni tindak balas dia mencipta pancaran segala diikuti dengan penurun perlahan disebabkan dia punya tu. Nilai puncak pancaran ditentukan oleh dia punya pemalar. Dan ini adalah, biru ni adalah yang 10. So dia akan menghasilkan pancaran awal yang lebih tinggi, tetapi penurunan seterusnya akan lebih perlahan berbanding sistem pertama. Kita boleh tengoklah. Lepas tu dengan konstan yang berkular, pancaran akibat impuls akan menghilangkan dengan sangat perlahan dan dia mencerminkan konstan masa yang besar. So itu saja untuk 3.1a. So sekarang ni kita pergi ke 3.1b. 3.1b yang ni tak ada. So yang ni pun tak ada. Ini kita letak. Okey. 3.1b yang ini ada berubah sikit lah sebab 3.1b ni dia minta konstan dia jadi 1, 2.5 dan 6.2. So kita tukar dia punya konstan. Konstan ni adalah ni. Konstan ni adalah 1 dan denominator kita boleh tengok tahu dia 10. So kita setkan dekat 10 dan apply. So dia akan jadi ni. Yang ni pun sama. Tukar dia jadi 10. Konstan dia tukar. Okay, apply. Dan ni. Ni adalah 6.82. Yang ni adalah 10 juga. Apply. Okay. Kita dah ubah dah. So, dia punya konstan 1, 10 dan 6.2. Dan dia punya tahu adalah 10. So 10, 10, 10 dan ini adalah step. So lepas kita runkan, kita boleh tengok yang ini adalah dia punya result untuk yang 3.1b. So yang ini adalah unit step response. Lepas tu kita boleh tengok ini adalah step. Kita tengok pula dekat RAM. RAM dia hilang. So kita tarikkan. So ini adalah RAM. Kita runkan. So ini adalah graf bagi yang RAM. Dia akan naik lah. Yang ni yang konstan 1, so dia akan lebih rendah. Ini dia akan naik dan biru ni dia naik, nampak dia sangat ketara lah. Lepas tu kita buat dia punya impulse juga. Impulse tadi seperti yang saya kata tadi, dia tak ada dalam sistem, so kita buat sendiri. So ini adalah dia punya design untuk yang impulse. So kita run dia juga. So ini adalah waveform yang hasil pada transfer function system untuk unit step impulse bagi 3.1b. Kita boleh tengok yang satu ni dia yang constant 1 dia akan dari 0.6 dia akan semakin turun. So yang ni dia dari 1
dalam 1.1 lebih lah dia akan turun ke tu. Lepas tu yang ini 1.5 dia akan turun juga. Okey. So kita siapkan tugasan 3.1B. Sekarang ni kita tengok 3.2. Okey, next kita tengok yang 3.2. So 3.2 ni dia minta untuk kita mengikuti yang dalam lab tu. So yang constant ni adalah 0.78 dan dia punya tau adalah 49 dan 7 dan 1. So dia nak kita untuk membuat step, ramp dan impulse input for the system. So ini adalah step. Step ni kita step macam biasa dan kita runkan. So ini adalah graf yang dihasilkan untuk unit step response bagi 3.2 ni. Seterusnya, sekarang ni saya nak buat RAM. Okay, ini salah. Okay, RAM. Okay. Okay, RAM. Ini adalah RAM. So, sekarang ni saya runkan. So ini dia akan adalah RAM. So RAM ni dia akan naik daripada kosong, dia akan pergi ke atas untuk dia dapatkan dia punya RAM lah untuk yang ni. Dan sekarang ni saya nak buat untuk unit impulse. So ini adalah impulse dia. Ini RAM kita tukar untuk yang ni. Okay, nice. Sekarang ni lepas tu kita run juga. So ini adalah hasil yang saya dapat daripada yang sistem unit impulse respon untuk yang tu. So ini adalah dia punya final result, final graph mana untuk yang unit impulse respon. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.